yang atas sikit ditetapkan. Maksudnya kita ambil kuantiti air tersebut, kuantiti air yang ditumpahkan tu sama 50 ml, 50 ml. Jadi kita tetapkan. Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Pada hari ini kita bertemu kembali dengan Cikgu Naziha. Kita akan tengok subtopik yang terakhir, iaitu 1.6 dan 1.7, langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik dan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik. Jadi ini ialah subtopik yang terakhir tau. So stay tune dan jom belajar. Hari ini cikgu nak tanya, dalam banyak-banyak kemahiran apa yang kamu ada? Kemahiran saya melukis, berlari, lompat kijang, lompat katak pun saya boleh, masak, Maggi, buat air kopi. Tapi saya tak suka kopi. Buat boleh lah. Menulis, tapi tulisan tak cantik sangat. Tapi saya boleh menulis. Main game kan. Okey, apa tu kemahiran? Kemahiran ni bermaksud, kita tengok ya. Kemahiran ni dalam bahasa Inggeris kita panggil dia skills. Jadi, dalam kamus DBP, kemahiran bermaksud kepandaian. Ataupun kita panggil dia, kita tengok ya, kemahiran. Kecekapan dan kepandaian melakukan sesuatu. Yang ni sama ada kamu secara daripada kecil lagi mempandai ataupun kamu belajar buat kemahiran tu. Masa kamu kecil dulu, pandai tak melompat? Masa umur setahun, pandai tak melompat? Kalau pandai melompat umur setahun, terkejut cikgu. Tapi pada umur sekarang, boleh lompat tak? Boleh kan? Jadi as time goes by, bila kamu dah makin dewasa, dah makin tua, dah makin meningkat, besar sikit, pelbagai kemahiran yang kamu dapat belajar. Jadi pada hari ini kita akan tengok apa kemahiran dalam proses sains yang penting dalam kamu menjalankan satu penyiasatan. Penyiasatan ni ialah kita panggil dia sebagai eksperimen. Jadi ada 12 kemahiran dalam proses sains. 12 kemahiran proses sains. Apakah antaranya ialah memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, mentafsir data, menggunakan hubungan ruang dan masa, berkomunikasi, cakap ataupun bagi tahu, meramal, predict, apa akan jadi, and then mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Jadi ini ialah 12 kemahiran proses sains. Seterusnya kita tengok apakah kaedah saintifik. Kaedah saintifik ni ialah kaedah sistematik bagi menyelesaikan masalah dalam sains. Katakanlah sekarang kita ada satu situasi yang contoh air tumpah dekat dapur. Kamu nak guna tisu ke nak guna kain? Jadi untuk decide, untuk buat keputusan nak guna tisu ke kain, sebenarnya boleh guna dua-dua. Tapi yang mana satu yang menyerap lebih banyak air? Jadi kita buat satu penyiasatan. Contoh kenal pasti masalah. Apa masalahnya? Masalahnya kita tak tahu yang mana satu yang menyerap lebih banyak air. Sama ada tisu ke, kain ke. Yang kedua, kita buat hipotesis. Hipotesis ni dianggap benar walaupun kebenaran belum dibuktikan. Ni macam Papa Zola pula kan, kebenaran kan. Membuat hipotesis ni maksudnya, kamu katakanlah antara tisu dengan kain lap tadi, kamu rasa kain lap tadi lebih banyak menyerap air berbanding dengan tisu. Jadi kamu pun nyatakan kain lap meresap lebih banyak air daripada tisu. Okey. Jadi itu ialah hipotesis. Dia kebenaran belum terbukti, tapi dia dianggap benar. Seterusnya, lepas kita buat hipotesis, kita akan kawal pemboleh ubah, mengawal pemboleh ubah. Okey, minta maaf ya tak nampak sangat, tapi tak apa, cikgu boleh bacakan. Pemboleh ubah ada 3 semuanya. Yang pertama ialah dimanipulasi. Maksudnya dia diubah, dibeza-bezakan untuk melihat kesan. Yang kedua, bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas. Maksudnya gerak balas daripada perubahan tersebut, keputusan dia ataupun sebarang benda keadaan yang kita tengok di akhir waktu penyiasatan. Dan seterusnya, pemboleh ubah dimalarkan. Ini ialah kaedah yang atas sikit ditetapkan. Maksudnya kita ambil kuantiti air tersebut, kuantiti air yang ditumpahkan tu sama 50 ml, 50 ml. Jadi kita tetapkan. Seterusnya, kita merancang eksperimen. Dalam perancangan eksperimen, apa yang penting ialah kamu nak guna bahan apa, alat apa. Seterusnya, menjalankan eksperimen. Semasa menjalankan eksperimen, kalau kamu masuk makmal, kena tengok
langkah-langkah keselamatan. Kalau buat sendiri kat rumah, kamu kena tengoklah apa bahan yang kamu gunakan tu bahaya ke tak. Cara menggunakan tu betul ke tak. Itu ialah menjalankan eksperimen. Lepas tu kamu kumpul data. Bila kumpul data ni, selalunya orang kumpulkan dalam bentuk jadual. Yang ni kumpul data, kumpullah dalam sikap yang jujur. Maksudnya kamu tak tipu, ambil betul-betul bacaan dia. Lepas tu, menganalisis dan mentafsirkan data. Yang ni bila buat analisis, kita akan menjadikan keputusan kita, data kita tadi dalam bentuk yang lebih mudah. Contoh kita buat graf, kita buat carta, kita buat jadual supaya lebih memudahkan kita tengok perbandingan antara tadi tisu dengan kain. Yang mana satu lebih banyak meresap air. Lepas tu kita buat kesimpulan. Kalau kesimpulan kita menyokong hipotesis, maksudnya hipotesis diterima dan ada satu teori sains yang dibentuk. Kalau hipotesis kamu tidak diterima, maksudnya keputusan kamu tu tak sama macam hipotesis kamu. Tadi kita cakap kain lap kan, yang tu lebih banyak meresap air. Tiba-tiba tak nak terima, daripada eksperimen ni tak terima. Maksudnya kena tolak. Bila nak tolak, maksudnya hipotesis ditolak dan kamu mungkin akan memerlukan buat eksperimen yang lagi satu untuk membentuk teori yang betul dan lebih tepat lah. Dan last sekali ialah menulis laporan. Yang ni ialah yang wajib kamu buat bila dah buat eksperimen kalau dalam subjek sains. Kena ada laporan. So dalam laporan tu kita nak tengok betul tak kamu buat ni ikut format ke macam mana. Seterusnya kita pergi pada subtopik yang terakhir, iaitu sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik. Sikap saintifik ni, contoh kalau kamu nak jadi seorang pelajar subjek sains yang sangat-sangat bagus, jadi kena ada sikap ni. Kalau tak nak jadi pun kena ada sikap ni juga. Okay. Yang pertama, minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Kamu sentiasa ada macam, kenapa benda ni macam ni? Apa sebab kalau kita buat macam ni, jadi macam ni? Kenapa pelangi tu 7 warna? Kenapa pelangi tu atas sekali tu warna macam tu? Dia macam sikap ingin tahu. Tapi tak berlebihan lah. Maksudnya berpada-pada ada sikap ingin tahu. Dan minat. Minat boleh dibentuk ya. Kalau tak minat sekarang tak apa. Nanti akan dapat dibentuk. Yang kedua, jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Kalau dalam eksperimen kita ambil data, yang ni yang paling penting. Kita kena jujur. Kita kena ambil apa yang kita dah rekodkan tu, letakkan dalam data kita. Jangan tipu-tipu. No. Yang terakhir ialah bertanggungjawab terhadap keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Kita bertanggungjawab pada diri sendiri. Contoh kita ikut langkah keselamatan semasa berada di makmal. Jadi itulah bersikap tanggungjawab. Kalau keluar daripada rumah kena pakai mask. Antara nilai murni yang lain yang kita dapat tengok ialah menyedari bahawa pengetahuan sains merupakan satu cara untuk memahami alam. Jadi kita faham bahawa apa yang kita belajar dalam sains ni ialah salah satu cara untuk kita faham tentang alam sekitar kita. Macam mana proses hujan terbentuk. Jadi kita akan lebih memahami. Yang kedua, menghargai dan mengamalkan cara hidup yang bersih dan sihat. Contoh penjagaan supaya kita tak mudah dapat penyakit berjangkit, contoh dengan memakai mask, dengan menjaga jarak dan sebagainya. Itu ialah cara hidup yang sihat dan bersih. Menghargai keseimbangan dalam alam semula jadi. Bila kita tengok baru-baru ni ada kejadian banjir kan, jadi kita akan menghargai keseimbangan alam. Maksudnya hutan-hutan yang ada sekarang ni perlu dipelihara dan dipulihara untuk mengekalkan keseimbangan. Kalau berlaku hujan sekalipun yang lebat, kalau ada hutan, kalau ada sistem pengaliran yang baik, maka tak akan berlaku banjir yang sangat besar dengan izin Tuhan. Okay. Yang seterusnya, berhemah tinggi dan hormat menghormati. Jadi kita tak kira, kita sama kita cikgu perlu hormat kamu dan kamu hormat sesama kamu dan hormat juga kepada cikgu. Itu ialah hormat menghormati. Dan last sekali, nilai murni yang boleh kita pelajari ialah mensyukuri nikmat alam semula jadi kurniaan Tuhan. Jadi apa yang kita ada sekarang ni ialah semua daripada pinjaman yang telah diberikan daripada Tuhan. Jadi untuk kamu belajar sains supaya kamu bersyukur. Oh, rupa-rupanya kalau tak ada oksigen selama ni aku tak dapat bernafas. Betul kan? Jadi oksigen tu daripada mana? Oksigen tu ialah nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Kita baca sikit apa yang ada dalam sini. Okay, kawan-kawan, mengapa kita perlu mengamalkan sikap saintifik dan nilai-nilai murni semasa penyiasatan saintifik?
Kata jawab kawan dia, tujuan dia untuk mendapatkan keputusan lebih tepat. Satu, buat keputusan yang lebih menjadi pembuat keputusan yang lebih berkesan. Maksudnya bila kita nak buat keputusan, kita ada bukti, kita ada sokongan dan bersedia untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan idea-idea yang baru. Yang ini ialah kenapa kita kena amalkan sikap saintifik dan nilai murni tadi. Seterusnya, selain itu, kita juga dapat menjadi penyelesai masalah yang baik dan menjadi penyelidik yang lebih bertanggungjawab dan kreatif. Kalau kamu nak selesaikan masalah, tak perlu tunggu sampai kamu jadi saintis. Tak perlu tunggu sampai kamu besar. Sekarang pun, apa masalah yang ada, kamu boleh cuba figure it out. Like, kamu boleh cuba buat penyiasatan, tapi kena langkah berjaga-jagalah dengan pengawasan ibu bapa kamu lah. Contoh kalau kamu ada macam telefon kamu rosak. Jadi kalau sebelum kamu tanya orang lain, cuba kamu baiki sendiri dulu. Boleh tak? Ada tak kemahiran membaiki tu? Mana tahu kamu ada kan? Jadi boleh jadi penyelesai masalah yang sendiri. Itu saja untuk kali ini. Cikgu harap dalam bab 1 kamu dapat tengok apa konsep asas dalam sains. Seterusnya untuk bab 2 dan bab yang seterusnya akan menjadi lebih mudah jika kamu faham apa konsep sebenarnya yang dibawa dalam sains. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.